Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi saya perkenalkan diri. Nama saya Nurhainisa binti Osman. Saya berumur 12 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Mutiara Rengit Batu Pahat Johor. Hobi saya ialah membaca buku dan bermain bola jaring. Manakala cita-cita saya pula ingin menjadi seorang anggota tentera. Saya berasa sangat gembira kerana terpilih mewakili sekolah dalam pencalonan nilam. Di kesempatan ini, saya akan kongsikan mengenai sebuah buku yang telah saya baca, iaitu buku yang bertajuk Jangan Bersikap Kedekut. Di dalam buku ini, terdapat isi menarik yang akan saya kongsikan. Jadi, ayo dengarkan. Buku ini adalah hasil karya oleh Mariam Nasir. Ia diterbitkan pada tahun 2021 oleh PEP Publication Sendirian Berhad. Buku ini mempunyai 22 halaman bercetak yang berwarna dan berharga RM8.50 sahaja. Tema utama yang terdapat dalam cerita ini ialah Jangan Bersikap Kedekut. Jalan ceritanya sangat memuzikan yang mengisahkan seorang lelaki tua yang bernama Pak Yusof yang tinggal di sebuah kampung. Dia menternak haiwan seperti lembu, kambing, ayam dan itik. Semua ternakan dijaga oleh pekerjanya. Sungguh pun kaya, Pak Yusof kedekut orangnya. Dia selalu berkira-kira dalam semua hal. Walau bagaimanapun, isteri Pak Yusof iaitu Mak Munah sangat baik hati dan suka bersedekah. Sikapnya berbeza daripada suaminya yang kedekut itu. Pasangan ini dikurniakan 2 orang anak. Anak sulung bernama Sulaiman yang berusia 15 tahun. Anak bongsu pula bernama Halijah yang berusia 9 tahun. Sebenarnya Pak Yusof dan Mak Munah sudah lama berkahwin. Namun mereka lambat dikurniakan anak. Pak Yusof telah berniat bahawa jika dia mendapat anak kelak, dia akan menyembelih seekor lembu untuk disedekahkan. Tidak lama kemudian, Mak Munah pun mengandung. Pak Yusof tidak menunaikan niatnya itu. Dia hanya menyambung orang kampung dengan gulai pucuk ubi sahaja. Dia sayang hendak menyembelih lembu ternakannya. Sikap kedekutnya itu tidak disenangi oleh anak-anaknya. Bayangkan setiap hari mereka makan lauk yang sama, iaitu ikan masin atau ikan yang ditangkap di sungai saja. Mereka jarang dapat makan daging lembu, ayam ataupun kambing. Menurut Pak Yusof, mereka tidak perlu makan makanan sedap setiap hari. Pada suatu hari, Sulaiman dan Halijah telah merancang untuk menyedarkan ayahnya yang kedekut itu. Walaupun ayah mereka banyak harta, dia tidak pernah membantu orang kampung. Mak Munah pun selalu menasihati Pak Yusof, tetapi suaminya tidak menghiraukan nasihatnya. Hal ini amat membimbangkan Sulaiman dan Halijah, lebih-lebih lagi usia ayahnya yang semakin tua. Setelah berfikir, mereka mendapat satu akal. Pada keesokan hari, Sulaiman telah berjumpa dengan ayahnya. Sulaiman menyatakan hasrat ingin mengadakan sedikit jamuan sempena hari lahirnya. Pak Yusof terkejut lalu bertanya, berapa ramaikah kawan yang ingin Sulaiman jemput? Sulaiman menyatakan yang dia tidak menjemput kawan-kawan, malah jamuan ini adalah untuk keluarga sahaja. Lega Pak Yusof mendengar penjelasan Sulaiman. Semasa hari lahir Sulaiman, pelbagai hidangan yang disediakan yang dimasak oleh Mak Munah. Ada kari kambing, kurma daging, ayam panggang dan rendang itik. Semua lazat dan menyelerakan. Pak Yusof tidak sabar-sabar mahu makan. Sulaiman tersenyum lalu meminta ayahnya makan dahulu, manakala yang lain hanya memerhati. Sungguh berselera Pak Yusof makan sehingga beberapa kali menambah nasi. Akhirnya Pak Yusof kekenyangan. Pak Yusof bertanya kepada Sulaiman, dari mana dia mendapat semua daging-daging ini? Sulaiman dengan bersahaja menjawab bahawa dia mengambil beberapa ekor haiwan ternakan ayahnya. Pak Yusof terkejut lalu meminta Sulaiman menggantikan semua yang telah disembelih itu. Pak Yusof sangat marah sehingga badannya menggigil. Sulaiman menjawab, mengapa saya perlu menggantikannya? Sedangkan yang makan hidangan ini adalah ayah. Kami hanya mencium baunya saja. Pak Yusof bingung dan terdiam. Mak Munah menasihati Pak Yusof bahawa dia tidak perlu berkira soal makan. Sejak dari itu, Pak Yusof menyesal menjadi orang yang suka bersedekah. Pengajaran yang saya dapat dalam cerita ini ialah janganlah kedekut, lebih-lebih lagi jika kita berharta. Kita mestilah sentiasa tolong-menolong dan saling sayang menyayangi antara satu sama lain. Dengan cara itu, hidup kita akan lebih bermakna. Saya suka rancangan Sulaiman yang ingin menyedarkan Pak Yusof. Walaupun Pak Yusof itu ayahnya, tindakan Sulaiman, Halijah dan Mak Munah sikit pun tidak menampakkan tindakannya tidak baik dan masih mempunyai rasa hormat terhadap ayahnya. Akhir kata, buku ini sangat menarik dari segi jalan cerita dan gaya bahasanya mudah difahami serta bersesuaian dengan tahap pembaca. Sekian, terima kasih.